binti Yahya bersama urus setia saya Encik Hairul Nizam bin apa ya? Minta maaf saya terlupa nama dia. Hairul Nizam bin Hasnan. Minta maaf terlupa pula saya. Hairul Nizam bin Hasnan. Kami berdua ni insya-Allah akan sama-sama untuk mengawal dari segi bilik yang ke-6 ni bagi sesi pembentangan selari Skypen 2023, dan insya-Allah kita akan dapat melihat perspektif baru ataupun pemikiran inovatif dalam dunia pendidikan masa kini. InsyaAllah. Ucapan selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada semua para hadirin kerana sudi menghadirkan diri ke seminar ini, terutamanya kepada para pembentang. InsyaAllah kita ada 4 orang pembentang petang ini dan diharap dapat berkongsi ilmu di dalam bilik yang ke-6 ini. Okey, ucapan terima kasih juga kepada peserta-peserta lain yang sudi hadir untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman bersama di dalam sesi selari bilik yang ke-6 ini. Okey, sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Sebab kata punjangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Okey, saya ingin memperkenalkan para pembentang pada sesi petang yang akan memberikan pembentangan tentang tema kita, iaitu pendidikan tinggi, PT, dan juga pendidikan TVET, PV. Saya perkenalkan 4 orang pembentang pada petang ini, iaitu yang pertama adalah saudari Adnin Nabihah binti Zawawi. Mana orangnya dah tak nampak dah. Cuba lambai sikit. Okey, Puan Adnin. Okey. Yang kedua adalah saudari Nurul Atika binti Muhammad Zain. Okey, terima kasih. Yang ketiga adalah saudari Siti Raudah binti Muhammad Yusof. Saya. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah saudari Nur Zahara binti Abdul Hamid. Okey, terima kasih. Dia buat mini love lagi. Okey, sebelum saya memulakan sesi pembentangan pada hari ini, elok kiranya saya membacakan peraturan yang perlu dipatuhi oleh para pembentang. Okey, sebagai peringatan, ya, ada apa-apa ke? Ada masalah ke? Okey, sebagai peringatan, setiap pembentang akan diberikan masa sebanyak 10 hingga 15 minit untuk membentangkan kertas kerja. Dimohon agar para pembentang untuk sentiasa peka dengan giliran pembentangan masing-masing dan diminta bersedia bagi sesi soal jawab setelah tamat tayangan video bagi keempat-empat pembentangan kertas kerja. Semua pembentang perlu kekal berada di dalam Zoom meeting dari mula hingga akhir bagi menghormati para pembentang yang lain untuk membentang kertas kerja mereka. Semua pembentang dan peserta adalah dialu-alukan untuk bertanya soalan. Kita buka ya, tak semestinya pembentang tak boleh nak tanya. Boleh kita, saya sebenarnya mengajak semua para pembentang dan peserta untuk menyimpan pertanyaan hingga ke pembentangan terakhir, iaitu pembentang yang keempat, di mana kita akan mempunyai sesi soal jawab nanti. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang yang pertama bagi sesi ini, iaitu saudari Adnin Nabihah binti Zawawi. Beliau merupakan seorang pensyarah di Kolej Komuniti Tanjung Karang. Pada petang ini, beliau akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kajian Kepuasan Graduan Sijil Teknologi Seni Bina Kolej Komuniti Tanjung Karang terhadap Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Selangor bagi tahun 2021 yang dijalankan secara atas talian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum, Doktor. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya, ini maksudnya masa sesi ni, kita bukan dia macam akan siarkan video yang kita hantar sebelum ni ya? Ya, betul. Kita akan siarkan tayangan video tersebut. Oh, okey. Nanti saya akan sharekan. Bukan saya present. Bukan, kita akan tayangkan video tersebut. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Adnin Nabihah binti Zawawi dari Kolej Komuniti Tanjung Karang akan membentangkan mengenai kajian kepuasan graduan Sijil Teknologi Seni Bina Kolej Komuniti Tanjung Karang terhadap Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Selangor bagi tahun 2021 yang dijalankan secara atas talian.
Untuk makluman semua, College Community adalah salah satu institusi TVET yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan kebiasaannya pada setiap tahun College Community akan mengadakan majlis convocation kepada setiap graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian. Dan kebiasaannya majlis convocation bagi graduan College Community ini dijalankan mengikut negeri ataupun kombinasi beberapa negeri ataupun wilayah di seluruh negara. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, majlis convocation terpaksa dijalankan secara virtual ataupun atas talian disebabkan kes COVID yang semakin meningkat pada ketika itu. Boleh nampak ke ada masalah ke? Kenapa kami come out dengan kajian ini adalah disebabkan terdapat beberapa orang graduan yang mempersoalkan tentang majlis convocation yang diadakan secara virtual ataupun alam maya kerana graduan-graduan tersebut berasa risau dan khawatir mereka tidak merasai aura dan suasana convocation yang sebenar. Disebabkan itulah kami terpanggil untuk membuat kajian mengenai permasalahan tersebut. Objektif kajian ini ada dua objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap sistem pengurusan jawatan kuasa convocation College Community Tanjung Karang, dan yang kedua adalah Kenapa tiba-tiba senyap ya? Ada pause doktor? Ha? Ada pause Play. Boleh. Sekejap ya. Ya. Sekejap, saya stop sekali lagi. Lepas tu saya share semula. Saya nak tekan play pun dia tak boleh pula. Dia berpusing ya. Mungkin line saya slow ke? Mungkin Hairul Niza boleh share screen? Okey, saya cuba doktor. Okey, saya stop share sebab saya punya ni berpusing-pusing dia punya tu. Sorry ya, line tu mungkin ada masalah sikit. Ke? Bolehkah Hairul? yang dijalankan secara atas talian. Untuk makluman semua, College Community adalah salah satu institusi ataupun alam maya kerana graduan-graduan tersebut berasa risau dan khawatir mereka tidak merasai aura dan suasana convocation yang sebenar. Disebabkan itulah kami terpanggil untuk membuat kajian mengenai permasalahan tersebut. Objektif kajian ini ada dua objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap sistem pengurusan jawatan kuasa convocation College Community Tanjung Karang, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan graduan Sijil Teknologi Seni Bina College Community Tanjung Karang terhadap pelaksanaan majlis convocation tahun 2021 yang dijalankan secara atas talian. Kajian ini telah dilaksanakan melalui borang soal selidik yang diedarkan secara atas talian, itu melalui itu dalam bentuk Google Form, dan borang ini telah diedarkan kepada seramai 48 orang graduan daripada kohort 1 dan kohort 2
Dan makluman berkaitan soal selidik ini telah diberikan melalui aplikasi Telegram graduan port masing-masing oleh pegawai peperiksaan. Okey, untuk dapatan kajian, soalan kajian ini mengandungi 3 bahagian, itu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A adalah mengenai maklumat demografi graduan. Bahagian B adalah mengenai kaedah sistem pengurusan jawatankuasa convocation College Community Tanjung Karang. Dan bahagian C adalah tahap kepuasan graduan terhadap majlis convocation. Untuk dapatan di bahagian A, itu maklumat demografi graduan, terdapat 3 soalan yang mana majoriti responden adalah berumur antara 20 hingga 22 tahun dan terdiri dari 18 orang graduan perempuan dan 21 orang graduan lelaki, dan juga terdapat 3 kelas yang telah terlibat dalam kajian ini, iaitu 19 orang graduan dari kelas dinamik, 16 orang graduan dari kelas infinite dan 4 orang graduan dari kelas urban. Okay, untuk kaedah sistem pengurusan jawatankuasa convocation College Community Tanjung Karang, 100% graduan bersetuju bahawasanya unit peperiksaan telah memberi makluman awal berkaitan surat jemputan, bayaran convocation dan sesi fotografi convocation sebelum majlis convocation dijalankan. Dan juga mereka bersetuju bahawasanya kaedah pemakluman berkaitan convocation telah diberikan dengan jelas dan mudah dipahami melalui aplikasi Telegram. Okey, dan 100% graduan juga bersetuju bahawasanya makluman berkaitan hari convocation termasuklah pautan dan cara pakaian telah diberikan dengan jelas oleh jawatankuasa terlibat sebelum majlis convocation diadakan, dan majoriti graduan bersetuju bahawa kaedah bayaran yuran convocation memudahkan pelajar untuk memindahkan duit ke akaun koperasi college, dan seramai 35 orang graduan bersetuju bahawasanya platform yang digunakan bagi menjayakan majlis convocation secara atas talian adalah melalui Microsoft Teams. Walau bagaimanapun terdapat juga 4 orang graduan yang mengatakan bahawa platform yang digunakan adalah melalui Google Meet. Okay. Dan majoriti graduan bersetuju bahawa College Community Induk membantu menguruskan sesi fotografi untuk graduan College Community Tanjung Karang. Okay, untuk bahagian C, iaitu mengenai tahap kepuasan graduan terhadap majlis convocation, terdapat 9 item soalan dalam bentuk skala Likert. Untuk soalan yang pertama, seramai 21 orang responden mengatakan pautan link yang diberikan mudah dicapai, dan 19 orang responden mengatakan pengisian tentatif majlis convocation tersusun dengan baik. Manakala seramai 13 orang responden bersetuju bahawasanya paparan gambar berjubah disusun dengan cantik dan baik. Seterusnya, seramai 15 orang responden berpuas hati dengan gambar yang telah disunting dan disuperimpos oleh jawatankuasa convocation College Community Tanjung Karang, dan mereka juga bersetuju bahawasanya muzik latar yang digunakan adalah sesuai dengan majlis convocation. Selain itu, seramai 14 orang responden mengatakan tempoh masa yang ditetapkan untuk paparan setiap graduan adalah mencukupi. Seterusnya, hasil analisis kajian mendapati hanya 13 orang responden yang berpuas hati dengan majlis convocation yang telah dijalankan secara atas talian, manakala seramai 12 orang responden berada di tahap memuaskan dan 10 orang responden hanya di tahap sederhana. Seramai 15 orang responden mengatakan kaedah majlis convocation secara atas talian itu adalah lebih baik dari convocation secara bersemuka untuk musim pandemik COVID-19 yang melanda pada ketika itu. Dan juga hasil dapatan kajian mendapati tahap kepuasan graduan terhadap sistem pengurusan jawatankuasa convocation adalah di tahap 100%, iaitu amat memuaskan, dan kesimpulannya kebanyakan graduan memilih kaedah convocation secara bersemuka dan hanya 1/3 sahaja graduan yang berpuas hati dengan majlis convocation yang dijalankan secara atas talian. Dan untuk kajian ini, dapatan kajian ini dapat membantu unit
peperiksaan di Kolej Komuniti Tanjung Karang untuk menambah baik mutu dan kualiti sistem pengurusan convocation di masa yang akan datang. Dan rentetan kajian yang kami jalankan, Kolej Komuniti Tanjung Karang telah mengambil keputusan untuk mengadakan sesi fotografi bersama graduan kohort tersebut secara bersemuka bagi meraihkan graduan-graduan dan juga bagi membolehkan mereka merasai majlis convocation secara bersemuka. Dan program yang dirancang telah berlangsung dengan lancarnya dan kebanyakan graduan berpuas hati dengan sesi fotografi yang diuruskan oleh Jawatankuasa Kolej Komuniti Tanjung Karang. Untuk di masa yang akan datang, kami mencadangkan untuk mengkaji tahap kepuasan graduan yang diraihkan dalam majlis convocation yang dijalankan secara bersemuka dan kita boleh buat perbandingan melalui dua kaedah tersebut. Okey, sekian sahaja pembentangan dari saya mengenai kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk sesi soal jawab kita akan kumpulkan di akhir pembentangan nanti ya. Okey, terima kasih di atas pembentangan yang pertama daripada saudari saudari Adnin Nabiha binti Zawawi. Okey, seterusnya saya menjemput pembentang yang kedua iaitu saudari Nurul Atika binti Muhammad Zain, di mana beliau merupakan pelajar pendidikan matematik ya. Pelajar sebentar ya, pelajar Betul doktor. apa dia? Betul doktor. Sarjana pendidikan matematik. Sarjana pendidikan matematik ya. Betul Okey. doktor. Sebab saya ni pula terlepas pula tiba yang tu. Okey, sarjana pendidikan matematik. Okey, tanpa membuang masa, kita jemput saudari Nurul Atika binti Muhammad Zain dengan tajuk pembentangannya Kompetensi Pembelajaran Matematik Jarak Jauh di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Okey, dipersilakan. Cik Nizam kongsikan ya. Cik Nizam nak kongsikan ke atau saya kongsikan? Doktor kongsikan dulu boleh ke? Doktor? Okey, saya cuba. Harap dia tak kacau dia punya ni. Sebab saya punya line internet tiba-tiba dia macam slow sikit pula. Okey, Jadi, kalau sangkut saya akan bantu. okey, no problem. Saya Nur Atika binti Muhammad Zain daripada Fakulti Pendidikan UKM akan membentangkan tajuk kajian berkaitan kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di IPT. Seperti yang kita sedia maklum, beberapa tahun yang lepas kita telah dilanda dengan pandemik COVID-19 dan ini merupakan satu cabaran besar kepada sistem pendidikan di mana kita terpaksa menutup semua sekolah dan pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Bagi memastikan kelangsungan pendidikan di Malaysia, kita menjalankan pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan mod dalam talian. Dan disitulah timbulnya isu mengenai kualiti PDP matematik di IPT sepanjang tempoh pandemik tersebut. Kerana menurut Hafizah Abbas, kaedah pembelajaran secara jarak jauh ini dilihat sukar untuk berkembang kerana timbulnya isu seperti masalah teknikal, status capaian internet yang kurang stabil dan sebagainya. Kerana menurut Dawan, kaedah pembelajaran ini banyak dipengaruhi oleh teknologi, sikap dan motivasi pelajar serta masa yang terlalu fleksibel. Lord LMC juga bersetuju bahawa pensyarah matematik gagal mempersiapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Dan perkara ini seiring dengan UNESCO yang menyatakan bahawa pensyarah mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran, penerapan konsep matematik, membentuk kemahiran dan maklum balas kepada pelajar. Dan disebabkan akibat dan pendekatan serta strategi pengajian matematik yang membosankan, ini gagal menarik minat dan mengekalkan tujuan pelajar. Berdasarkan suratan literatur yang dijalankan, pembelajaran matematik jarak jauh dilihat semakin digemari kebelakangan ini disebabkan wujudnya kemajuan di dalam teknologi maklumat dan komunikasi dan ini menawarkan beberapa kelebihan seperti kepencapaian dan fleksibiliti. Selain itu, pelajar juga boleh menyelesaikan masalah dan menerapkan konsep matematik yang mencabar tanpa dikekang dengan jadual kuliah yang asal dengan mengamalkan pembelajaran sendiri. Malahan melalui pembelajaran jarak jauh juga, pelajar boleh berkomunikasi dengan rakan dan pensyarah dari seluruh dunia. Interaksi ini menggalakkan persekitaran pembelajaran yang dinamik dan membantu pelajar belajar matematik dari pelbagai sudut. Walau bagaimanapun,
wujud kekangan semasa pensyarah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Antara kekangan yang ada adalah kesukaran mewujudkan dan mengekalkan komunikasi yang berkesan. Selain itu, penyediaan aktiviti kumpulan juga menjadi rumit kerana pensyarah dan pelajar berada pada zon masa yang berbeza-beza. Meskipun terdapat kemajuan yang ketara dalam teknologi, berdasarkan Kieman dan Valencianos, bukan semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap pembelajaran jarak jauh, misalnya perhati digital yang sesuai, stabilan internet dan sebagainya. Selain itu, pensyarah matematik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh juga perlu memiliki dan menguasai kedua-dua kaedah pengajaran konvensional dan kemahiran digital. Misalnya, pensyarah boleh mengubah idea abstrak kepada bahan yang mudah difahami dengan mempunyai pemahaman yang kukuh terhadap prinsip matematik itu sendiri. Selain itu, pensyarah juga boleh membangunkan strategi pengajaran yang berkesan dengan mengenal pasti kekeliruan yang dialami pelajar mengenai matematik. Malahan, pemahiran interpersonal dan komunikasi juga penting untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam pelajaran matematik jarak jauh. Kajian ini bertujuan untuk meneroka kompetensi diperlukan pensyarah matematik bagi menjadikan pembelajaran jarak jauh lebih efektif. Pengkaji menggunakan reka bentuk kajian kes kualitatif dan seramai 8 orang pensyarah telah dipilih sebagai peserta kajian berdasarkan persamaan bertujuan, dan kajian ini dijalankan di 2 institusi pengajian tinggi. Terdapat 3 ciri-ciri peserta kajian yang dipilih, iaitu pensyarah pernah mengajar subjek matematik di IPT, berpengalaman mengajar matematik semasa pandemik dan terlibat dalam membangunkan kandungan pembelajaran matematik jarak jauh. Pengkaji menggunakan kaedah temubuas pada berstruktur diikuti dengan catatan lapangan semasa temubuan. Selain itu, pengkaji menggunakan teknik analisis tematik untuk menentukan konstruk, tema dan corak yang berkaitan dengan menggunakan Bayesian and Buku. Berdasarkan data temubual, terdapat 4 tema utama yang dibuat oleh pengkaji. Tema pertama adalah implementasi teknologi dalam pembelajaran matematik, yang mana dapatan menunjukkan bahawa pensyarah perlu menguasai platform sebelum mengajar. Hal ini kerana ingin membantu pensyarah menentukan platform digital yang akan digunakan untuk menyampaikan pengajaran matematik, dan perkara ini menjadi titik awal sama ada pembelajaran digital tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Selain itu, pengintegrasi teknologi dalam pengajaran matematik bukan hanya dapat meningkatkan kemampuan pensyarah dan pelajar dalam menggunakan teknologi, tetapi ini juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan kaedah pengajaran matematik yang lebih baik dan meningkatkan kualiti pembelajaran matematik jarak jauh. Tema yang kedua adalah komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran matematik. Peserta kajian menegaskan bahawa pentingnya kemahiran berkomunikasi semasa melaksanakan pembelajaran matematik jarak jauh. Dapatan menunjukkan bahawa komunikasi dua hala di antara pensyarah dan pelajar gagal diwujudkan kerana respon dan sambutan yang kurang baik daripada pelajar. Jadi perkara ini perlu ditangani untuk memastikan pemahaman dan penguasaan konsep matematik pelajar dapat diterapkan. Selain itu, melalui komunikasi ini juga pensyarah dapat memastikan keadaan pelajar sama ada pelajar tersebut bersedia untuk menerima input pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, pelbagai pendekatan dan alternatif telah digunakan oleh pensyarah untuk meningkatkan komunikasi antara pensyarah dan pelajar serta di kalangan pelajar itu sendiri. Tema yang ketiga adalah penglibatan dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran matematik. Penglibatan pelajar sepanjang tempoh pembelajaran jarak jauh tersebut meningkatkan kualiti pembelajaran aktif dan lebih berpusatkan kepada pelajar. Selain itu, penglibatan pelajar yang aktif juga membolehkan pensyarah mengenal pasti pemahaman dan penguasaan konsep pelajar. Walau bagaimanapun, persekitaran yang tidak kondusif menyumbang kepada tahap motivasi yang rendah di kalangan pensyarah dan pelajar itu sendiri. Tema yang keempat adalah penilaian dan maklum balas dalam pembelajaran matematik. Penilaian dan maklum balas ini penting untuk membetulkan pemahaman dan kesalahan konsep pelajar, dan pemahaman pelajar dapat dilihat melalui tugas-tugas yang diberikan oleh pensyarah. Walau bagaimanapun, maklum balas segera gagal diwujudkan ketika kuliah berlangsung kerana di dalam kuliah terdapat pelajar yang berbeza-beza tahapnya. Maka pensyarah bertindak dengan melakukan perjumpaan di luar waktu kuliah untuk menerani pelajar-pelajar yang kurang prestasinya di dalam kelas. Oleh hal yang demikian, kita dapat simpulkan bahawa implementasi teknologi dalam pembelajaran matematik ini dapat memberikan manfaat kepada waktu pengajaran yang lebih baik dan lebih efisien, di mana pensyarah itu sendiri dapat menyampaikan konsep matematik secara dinamik yang menarik secara visual kepada pelajar. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran matematik jarak jauh, ini juga dapat meningkatkan keberkesanan dan ini dapat membezakan pengajaran dari kaedah tradisional dahulu. Seperti kita sedia maklum, pembelajaran matematik jarak jauh ini melibatkan interaksi bersama yang sangat terhad. Maka ini menghalang keupayaan pelajar untuk mencari penjelasan dan bertanyakan soalan terus kepada pensyarah. Jadi, untuk kita mengatasi masalah ini, pensyarah digalakkan untuk menjalankan perbincangan secara atas talian ataupun video conference
untuk membantu pelajar memahami idea dan masalah matematik yang lebih kompleks. Selain itu, pelajar juga dilihat lebih cenderung untuk bersikap pasif dalam pembelajaran matematik jarak jauh. Maka pensyarah perlu mencari alternatif dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran ataupun pendekatan yang diberikan kepada pelajar. Dan berdasarkan Atta dan Holmes, penggunaan teknologi itu terbukti dapat memotivasi pelajar untuk terlibat secara aktif. Dan ini juga membawa perubahan yang positif dalam pemikiran dan emosi pelajar. Pembelajaran matematik jarak jauh juga menyebabkan maklum balas yang pantas ataupun secara terus masa sukar dijalankan oleh pensyarah semasa kuliah berlangsung. Maka pensyarah perlu mencari ruang untuk memberi maklum balas di luar waktu kuliah bagi memastikan pelajar tidak tersalah konsep matematik. Selain itu, pensyarah juga menggunakan platform sosial seperti WhatsApp dan Telegram untuk memudahkan pensyarah meninjau hasil kerja dan mengenal pasti serta memperbaiki kesalahan dan pemahaman konsep pelajar. Berdasarkan dapatan kajian, ini dapat membantu pensyarah untuk menstruktur kandungan pembelajaran matematik jarak jauh, membantu pemilihan bahan pengajaran dan sebagainya. Selain itu, dapatan kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap aspek motivasi dan emosi pelajar dan pensyarah semasa menjalankan pembelajaran matematik secara jarak jauh. Malahan, dapatan ini juga diharapkan dapat membantu organisasi pengajar tinggi dalam membina garis panduan pelaksanaan pembelajaran matematik jarak jauh yang lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, untuk pembentangan yang tadi tu kalau dapat lepas ni sebab Cik Nurul Atikah kan baru lagi kan dalam program master. Jadi kalau dapat untuk pembentangan yang akan datang, janganlah terlalu laju semasa membuat pembentangan tu. Kalau dapat bagilah ada macam pause sikit, laju terus je. Kita bagi masa 10 hingga 15 minit, dia tak sampai 10 minit pun tak sampai settle dah. Tak apalah, ini pengalaman pertama ke untuk Cik Nurul Atikah? Saya memang ada masalah timing sikit doktor. Kiranya Ah. memang macam tu lah. Selepas ni kalau dalam pembentangan tu tak boleh terlalu laju untuk bercakap. Jadi orang nak dengar pun macam macam tu kan. Kalau dapat akan datang. Tak apalah, ini kan kita kan proses belajar. Jadi akan datang, insya-Allah kita kontrol lah supaya jangan terlalu laju ketika kita membuat pembentangan. Okey, tak ada masalah. Okey dah tu. Okey, terima kasih atas pembentangan saudari Nurul Atikah binti Muhammad Zain. 8 minit 36 saat je pembentangan dia. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan pembentangan yang ketiga ya. Ada sesi Q&A ke doktor? Sesi Q&A kita buat di akhir. Okey, boleh doktor. Boleh ke? Seperti mana yang diminta lah untuk kita. Alright, Kita boleh. buat pembentangan dulu, habis saja pembentangan baru kita buat question and answer. Tapi Boleh, saya doktor. juga boleh dapat persetujuan daripada yang lain. Adakah kita nak buat 2 orang untuk sesi question and answer ataupun kita tunggu ke 4 pembentangan? Yang lain nak buat sesi soal jawab sekarang ataupun di akhir pembentangan nanti oleh ke-4 pembentang? Saya boleh je mana-mana doktor. Ya. Alright. Okey, terima kasih doktor. Okey, no problem. Okey, sebab sekarang ni baru pukul 2.36, memang kita akan cepat habis lah. Tapi tak apa, saya ada banyak soalan nak tanya. Kalau misal kata you all tak ada tanya, saya dah prepare kan dah soalan apa yang nak ditanya. So not to worry lah kalau tak ada soalan. Saya akan ada banyak soalan untuk setiap pembentang, insya-Allah. Okey, kita tak nak membuang masa. Kita pun seterusnya kita jemputlah pembentangan yang ketiga ya. Pembentangan yang ketiga iaitu saudari Siti Raudah binti Muhammad Yusof. Beliau merupakan pelajar PhD ya, pendidikan TVET. Saya dimaklumkan beliau merupakan seorang guru akademik untuk RBT ya, Reka Bentuk dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan mana saya tak pasti sebab dia tak tulis. SMK mana ya Puan Raudah? Saya dari SMK Sarjana Impian, Doktor. Okey, SMK Sarjana Impian dan Di Kajang. sekarang Di Kajang. Di Kajang ya, Sarjana Impian di Kajang, dan sekarang ini saya dimaklumkan beliau berada pada tahun yang ketiga di semester yang ke-7. Ya, betul. Okey, kajian beliau adalah berkaitan dengan pendidikan teknikal dan vocational, TVET, dan pentaksiran dalam pendidikan. Okey, dengan hormatnya kita menjemput saudari Siti Raudah
Siti Raudah binti Muhammad Yusof dengan tajuk pembentangannya Penerapan Kemahiran Vokasional dalam Pentaksiran Bilik Darjah PBD Mata Pelajaran Teknikal dan Vokasional TVET. Okey, dengan hormatnya dipersilakan. Jadi saya kongsikanlah. Sebentar ya. Saya sharekan. I decided to quit Intel. Then my Oh, dia ada peer iklan. managers asked me, "Oh, so which company are you going?" I said, "No, I'm not going anywhere." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Raudah binti Muhammad Yusof merupakan pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Tajuk kajian saya adalah Penerapan Kemahiran Vokasional dalam Pentaksiran Bilik Darjah PBD Mata Pelajaran Pendidikan Teknikal dan Vokasional TVET. Keperluan tenaga kerja yang kompeten dilihat semakin tinggi permintaannya seiring dengan kepesatan Industri 4.0. Arifin et al. 2018 dalam kajiannya menyatakan isu ini sangat penting bertujuan bagi mengecilkan jurang kemahiran terutamanya kemahiran yang tidak sepadan dengan kehendak industri. Senario ini juga turut menuntut kaedah pembelajaran dan amalan pentaksiran yang berupaya menilai hasil pembelajaran yang dihasratkan ke atas pelajar. Manakala kajian Musalaf et al. 2019 menyatakan pembangunan kemahiran dan kompetensi pelajar memerlukan satu sistem pentaksiran yang berupaya menilai kompetensi mereka meliputi pelbagai aspek iaitu kompetensi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Pentaksiran dalam TVET merupakan satu aspek yang penting bertujuan untuk menilai tahap kemahiran dan kompetensi pelajar melalui hasil pembelajaran yang ditetapkan. Oleh yang demikian, terdapat satu keperluan untuk mengenal pasti hasil pembelajaran pelajar dan bentuk pendekatan pentaksiran yang sesuai khususnya dalam bidang TVET. Kajian Hashim et al. 2021 mendapati amalan pentaksiran guru dilihat tidak selari dengan tujuan pentaksiran yang dijalankan. Manakala kajian Yusof et al. Pada tahun 2022 mendapati elemen kemahiran vokasional dalam dokumen pentaksiran ataupun DSKP yang digunakan pakai oleh para guru TVET dilihat tidak selari dengan pembentukan hasil pembelajaran pelajar. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk membangunkan kerangka konsep amalan pentaksiran bilik darjah PBD iaitu dengan mengenal pasti elemen utama kemahiran vokasional untuk diterapkan dalam amalan PBD khusus untuk mata pelajaran TVET. Di sini persoalan kajian terdiri daripada dua persoalan kajian utama iaitu yang pertama, apakah elemen utama kemahiran vokasional dalam pentaksiran TVET? Manakala persoalan kajian yang kedua adalah apakah kerangka konsep penerapan kemahiran vokasional dalam PBD TVET? Seterusnya, kajian ini menggunakan pakai kaedah literatur bersistematik secara kuantitatif seperti mana yang telah dicadangkan oleh Shafrin et al. Pada tahun 2021. Metodologi kajian ini melibatkan penyenaraian penerbitan ataupun artikel penerbitan yang berkaitan dengan kata kunci yang telah ditetapkan oleh pengkaji sendiri iaitu yang pertama, kata kunci yang terlibat adalah apakah elemen utama kemahiran vokasional dalam pentaksiran TVET, di mana elemen utama kemahiran vokasional dalam pentaksiran TVET dibahagikan kepada dua kata kunci utama juga iaitu pendekatan pentaksiran dan pembentukan impak positif terhadap pelajar dan yang kedua adalah pendekatan pentaksiran dan hasil pembelajaran pelajar. Seterusnya, melalui kaedah literatur bersistematik ini, strategi pencarian artikel penerbitan terdiri daripada tiga proses ataupun fasa utama. Yang pertama, fasa pengenalpastian ataupun dikenali sebagai identification. Fasa yang kedua iaitu saringan ataupun screening dan fasa yang ketiga adalah fasa kelayakan iaitu eligibility. Berikut merupakan carta alir proses kerja kajian literatur bersistematik. Di sini pengkaji telah menetapkan tiga bekalan data utama untuk mendapatkan artikel penerbitan yang terdahulu di mana bekalan data WOS
Scopus dan juga Google Scholar telah diguna pakai untuk mendapatkan artikel-artikel penerbitan yang terdahulu. Di sini penggalan data WAS, pengkaji memperolehi sebanyak 35 jumlah artikel, manakala Scopus pula sebanyak 28 dan Google Scholar pula sebanyak 15. Jumlah keseluruhan artikel penerbitan yang diperolehi daripada kaedah ini sebanyak 78 artikel dan dibawa ke fasa seterusnya, iaitu fasa penyaringan. Di sini pengkaji telah menetapkan beberapa kriteria seperti sela masa, buku, artikel, proceeding, seminar, artikel literature bersistematik dan juga artikel yang berulang. Sebanyak 46 artikel telah disingkirkan dalam fasa ini, di mana sebanyak 32 artikel dibawa kepada fasa yang berikutnya, iaitu fasa kelayakan. Melalui fasa kelayakan, sebanyak 2 artikel telah disingkirkan, iaitu artikel yang berbahasa Spanish, dan sebanyak 1 artikel turut disingkirkan kerana tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji, iaitu bukan bertemakan hasil pembelajaran pelajar. Jadi di akhirnya jumlah artikel yang diterima ataupun included untuk disintesis adalah sebanyak 29 artikel. Dapatan kajian seterusnya adalah bagi menjawab persoalan kajian yang telah dibina oleh pengkaji di peringkat awal, iaitu yang pertama, elemen utama kemahiran vokasional dalam pentaksiran TVET. Bagi pendekatan pentaksiran dan pembentukan impak positif terhadap pelajar, di sini pengkaji mendapati pentaksiran berasaskan kompetensi menjadi pilihan utama dalam kalangan pengkaji-pengkaji TVET dan sesuai untuk mengukur elemen kompetensi dalam kalangan pelajar TVET, manakala pentaksiran bilik darjah didapati kurang diaplikasikan. Manakala bagi pendekatan pentaksiran dan hasil pembelajaran pelajar, di sini pengkaji mendapati hasil pembelajaran adalah berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji itu sendiri. Namun dapatan ini merumuskan elemen kompetensi kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya tidak diukur dalam pentaksiran yang dijalankan. Dapatan daripada kajian literatur bersistematik ini membentuk kelompangan dalam kajian terutamanya dalam elemen kompetensi kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua, iaitu pembentukan kerangka konsep kajian, di sini pengkaji menetapkan yang pertama, pengintegrasian elemen kemahiran vokasional dalam amalan PBD. Yang kedua, penggunaan ataupun pengadaptasian model dan teori untuk pembinaan kemahiran. Yang ketiga, pengadaptasian ataupun penggunaan model dan teori untuk amalan pentaksiran TVET. Berikut seterusnya adalah dapatan kajian untuk pembentukan kerangka konsep amalan PBD TVET. Bagi elemen amalan PBD, di sini pengkaji menetapkan komen ataupun competence development and assessment in TVET yang dipelopori oleh Roner et al. 2013 dan juga model amalan PBD oleh KPM 2019 sebagai teori dan juga model untuk mendasari elemen PBD. Manakala bagi kemahiran teknikal, model ataupun teori yang mendasari pembentukan elemen kemahiran teknikal adalah model for Human Resource Development Practice oleh McLagan 1989. Manakala kemahiran generik pula mengadaptasi ataupun mengguna pakai model kemahiran insaniah Kementerian Pengajian Tinggi 2006. Dan yang terakhir adalah kemahiran kebolehsuaian kerjaya. Di sini pengkaji menetapkan model kebolehsuaian kerjaya oleh Ash'ari 2016 dan juga model kebolehsuaian kerjaya oleh Savickas dan Portfolio 2012. Is buying $1 million ringgit property with none of your own cash possible. Hi, my name is. Berikut merupakan kerangka konsep amalan PBD mata pelajaran PTV di sekolah menengah, di mana di sini dapat kita lihat bahawa pembentukan kemahiran vokasional terdiri daripada 3 elemen utama, iaitu kemahiran teknikal,
kemahiran generik bagi industri 4.0 dan juga kemahiran kebolehsuaian kerjaya, dan ketiga-tiga elemen kemahiran ini akan diterapkan dalam amalan PBD TVET. Kajian ini merupakan satu konsep amalan PBD untuk mata pelajaran TVET, bukan sahaja bertujuan untuk menilai hasil pembelajaran murid, malah hasil pembelajaran tersebut juga diterapkan sebagai elemen asas dalam pembentukan konsep amalan PBD ini. Hasil pembelajaran merupakan pembentukan elemen kemahiran, iaitu kemahiran teknikal, kemahiran generik dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya, yang boleh dikategorikan kepada tiga aspek utama, iaitu pengetahuan, iaitu kognitif, kemahiran iaitu psikomotor, dan sikap iaitu efektif dalam kalangan pelajar. Amalan PBD mata pelajaran TVET pula terdiri daripada elemen pentaksiran yang telah dirangka untuk menerangkan konsep pentaksiran, pendekatan pentaksiran serta tahap penguasaan yang boleh menjadi panduan para guru. Ini kerana menurut kenyataan Arina Sami dan Nordin 2018, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2017 dan sehingga 2025 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Malaysia menyatakan PBD adalah kunci untuk membangunkan kemahiran kognitif murid secara holistik dari segi emosi dan juga kemahiran perkembangan psikomotor. Sumbangan kajian ini adalah menerusi pembinaan kerangka konsep, kerana kerangka konsep kajian ini penting kepada TVET dan ia juga menyumbang kepada objektif dalam membina model pentaksiran kemahiran vokasional sesuai untuk menilai pelajar TVET dalam aspek kognitif, psikomotor dan juga efektif. Kajian literatur bersistematik ini memberi maklumat kepada pelajar dan pihak berkepentingan untuk membina persekitaran positif yang meningkatkan kemahiran dan kecekapan pelajar dalam pembelajaran dan begitu juga dalam pentaksiran. Kajian lanjutan boleh dilaksanakan untuk melihat bagaimana pentaksiran dilaksanakan oleh guru TVET untuk membina kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar TVET. Kerana tiada kajian dijalankan untuk menilai dan membina kemahiran ini berdasarkan tinjauan literatur bersistematik ini. Elemen ini adalah penting kerana untuk menyerajui IR 4.0, pelajar perlu dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing serta mempunyai daya tahan menghadapi cabaran dalam dunia pekerjaan kelak. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Subhanallah. Okey, terima kasih di atas pembentangan Puan Siti Raudah binti Muhammad Yusof. Yang ni macam lama sikit. 12 minit, 12 minit 8 saat. Okey, saya tengok orang semua macam dah sendu je kan. Tak apalah, kita buat sesi soal jawab dululah sebelum kita beralih kepada pembentangan yang terakhir. Boleh? Ada siapa-siapa ada soalan untuk pembentang pertama, kedua ataupun ketiga? Kita buka soalan. Kalau misal kata tak nak bercakap, yang ada peserta daripada scamper yang lain tu, kalau nak tanya pun boleh menggunakan ruangan chat, tapi kena maklumkanlah nama daripada agensi ataupun jabatan mana dan soalan tu ditujukan kepada pembentang yang keberapa. Untuk pembentang yang pertama, dia adalah berkaitan dengan kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di IPT. Untuk pembentang kedua, Puan Siti Raudah berkaitan dengan penerapan kemahiran, itu nombor 3 sekejap ya. Nombor 2 ni. Nombor 1 tadi bukan. Nombor 1 tu saudari Adenin, pembentangan dia bertajuk Kajian Kepuasan Graduan Sijil Teknologi Seni Bina Kolej Komuniti Tanjung Karang terhadap Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Selangor bagi tahun 2021. Ini dia buat sempena COVID lah tu. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di IPT oleh Cik Nurul Atika. Dan pembentangan yang ketiga tadi daripada Puan Siti Raudah berkaitan dengan penerapan kemahiran vokasional dalam
PBD iaitu Pentaksiran Bilik Darjah Mata Pelajaran Teknikal dan Vocational. Okey, ada soalan daripada pembentang yang lain? Orang Malaysia memang standard macam tu. Kalau tanya soalan, senyap je. Boleh kita nak buka soalan ni? Okey, silakan Puan Zahra. Saya nak tanya soalan pada adik Nurul Atikah. Okey, Berapa lama tempoh masa untuk Cik Nurul Atikah mengumpul data? Okey, sila jawab. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau ikutkan pengalaman saya kumpul data tu, disebabkan saya memang ada kenalan teruslah dengan pensyarah tersebut. Jadi kurang dari 3 bulan saya rasa. Sebab saya punya responden seramai 8 orang sahaja. 4 orang responden tersebut saya pilih daripada satu institusi yang sama. Yang lagi 2, satu institusi yang sama, seorang lagi satu institusi yang lain. Boleh saya tahu institusi apa tu ya? Saya buat kajian daripada pensyarah Kolej Matrikulasi dengan pensyarah UKM sendiri. Pensyarah Kolej Matrikulasi tu saya pilih di 2 tempat, iaitu Negeri Sembilan satu dan satu lagi Pulau Pinang. Kenapa pilih di situ ya? Macam saya kata-kata ni sebab saya memang dah ada kenalan terus lah macam tu. Sebab sebelum ni saya pernah ada approach diorang melalui email tapi kurang dapat sambutan. Jadi dengan Negeri Sembilan tu memang pensyarah saya punya kenalan. Jadi senanglah untuk saya approach diorang. Yang Pulau Pinang saya punya pensyarah sendiri, UKM pun pensyarah saya waktu zaman degree dulu. Tahu tak ada bias kat situ? Yang itu memang adalah aspek tu doktor, sebab tapi saya dah terangkanlah dalam saya punya tesis tu, saya dah kata yang itu adalah salah satu kekurangan lah untuk kajian ni. Awak boleh tulis sebagai limitasi. Ya, kajian limitasi. Ya, betul doktor. Cuma saya tak ada explain kat dalam slide lah doktor. Okey, yang lain ada soalan kepada Cik Nurul Atikah? Dah alang-alang dah tanya. Kita buka lah soalan yang lain untuk Cik Nurul Atikah. Kalau ada. Serius je semua pembentang ni ha. Yang peserta yang ada di dalam talian ni pun okey juga untuk tanya soalan. Saya tak pasti namanya apa. Cik Nik Zatul Ifah. Satu lagi guna nama handphone Vivo V2169. Bolehlah, saya tak pastilah sama ada peserta ni adalah doktor ke apa ke, saya tak pasti. Jadi saya juga buka untuk diajukan soalan lah kepada 3 pembentang yang telah membuat pembentangan tadi. Ada? Kalau tak ada, saya nak tanya soalan. Sebab kehadiran yang tadi Cik Harun Nizam sertakan, setiap orang tu nanti kena tulis apakah soalan yang dikemukakan kepada pembentang. Dah klik belum tadi untuk kehadiran? Jadi soalan apa yang kalau misalkan tak tanya soalan nanti kan, apalah nak dituliskan di dalam Google Form tu nanti. Susah pula kan. Jadi dah ada nama dah yang yang Vivo tu dah ada nama dah. Alhamdulillah. Cik Syaidatul Liza. Saya tak pastilah cik ke, doktor ke, datin ke. Tapi kita welcome lah. Mungkin kawan-kawan daripada rakan-rakan pembentang kita, kita alu-alukan lah untuk bertanyakan soalan. Okey, kalau tak ada orang nak tanya, saya pun nak tanya jugalah. Okey, sebenarnya Cik Nurul Atikah ni, apakah inspirasi ataupun motivasi di sebalik kajian ini tentang kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di IPT? Apa sebenarnya inspirasi ataupun motivasi di sebalik kajian yang Cik Atikah buat ni? Maksudnya doktor daripada saya punya pandangan aspek saya sendiri. Ya. Baik doktor, macam ni. Sebenarnya kajian ni saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri. Semasa saya belajar degree dulu, saya tengok kita memang ada kekurangan lah untuk kita menjalankan pembelajaran matematik tu secara jarak jauh yang berkesan, orang kata. Maksudnya sebab waktu tu mula-mula adalah cara pertama kita menjalankan, pertama kali buat semua. Jadi semua orang tak ada garis panduan yang betul-betul baik lah, orang kata. Jadi kita sekadar buat mengikut kesesuaian kita dan mengikut keadaan pelajar macam mana. Jadi kat situ saya rasa macam adanya keperluan lah untuk kita tetapkan satu garis panduan di mana pihak universiti sendiri perlu ada untuk kita pastikan pelajar dan pensyarah tu dalam keadaan yang baik lah untuk menjalankan pembelajaran secara jarak jauh tu.
Itu saja Doktor. Adakah Cik Atika ni buat inovasi baru dalam pembelajaran matematik jarak jauh ni? Berdasarkan dapatan saya tak ada melakukan sebarang inovasi. Saya cuma kumpulkan dan macam kita cari punca. Apa punca sebenarnya yang pembelajaran tu tak boleh dilakukan dengan baik. Sebegitu Doktor. Oh, tak ada buat macam satu cadangan untuk penambahbaikan ke, tak ada ya untuk ni Tak ada, jauh tak ni. ada. Sebab saya punya objektif hanya untuk kita kenal pasti apa masalahnya, apa cabaran yang dihadapi pensyarah dan pelajar itu sendiri. Saja Doktor. Okey, apakah kompetensi yang dikenal pasti? Ada Baik, kompetensi? baik macam saya dah bentangkan tadi, ada beberapa tema, ada 4 tema. Cumanya yang kita kena tengok mungkin kompetensi sebelum pengajaran yang mana pensyarah sendiri perlu bersedia dari aspek dia punya content knowledge tu dah memang kena, orang kata kena baik lah. Maksudnya bila sepatutnya tidak ada masalah lah dalam dari segi content knowledge untuk beliau menyampaikan pengajaran. Lagi satu, strategi pengajaran macam mana? Apakah bentuk strategi pengajaran yang mereka akan gunakan semasa pengajaran. Jadi tempoh sebelum pengajaran tu adalah satu tempoh yang paling penting lah, paling utama yang perlu ditekankan oleh pensyarah semua, di mana mereka perlu membuat perancangan dari segi bahan pengajaran yang perlu, yang bersesuaian dengan keadaan waktu itu. Apakah jenis bentuk bahan pengajaran yang akan digunakan, strategi pengajaran macam saya kata tadi. Lagi satu, waktu pengajaran bagaimana, apakah bentuk pendekatan yang diorang boleh guna. Maksudnya adakah pendekatan seperti sewaktu kita sebelum pandemik itu boleh diguna pakai lagi ataupun tidak untuk semasa pandemik. Jadi dekat situ waktu tempoh, ada 3 tempoh lah saya boleh katakan, sebelum pengajaran, semasa pengajaran dan selepas pengajaran. Selepas pengajaran kita boleh kata pensyarah kena beri maklum balas tu macam mana. Sebab kalau pengajaran yang konvensional dulu tu, kita memang boleh tahu yang waktu kelas berlangsung pun kita boleh direct betulkan pelajar. Macam tu kan. Jadi waktu pembelajar atas talian ni macam mana? Apakah bentuk maklum balas yang boleh diberikan? Jadi bentuk kompetensi yang saya kata tadi tu dari segi persediaan pensyarah sebelum pengajaran, bentuk strategi pendekatan yang digunakan untuk semasa pengajaran, dan apakah bentuk maklum balas yang boleh diberikan selepas pengajaran. Itu adalah antara kompetensi yang perlu diberikanlah oleh pensyarah. Itu saja Doktor. Okey, rakan-rakan yang lain ada nak tanya? Sebelum saya tanya soalan yang terakhir. Sekejap Doktor, saya nak tanya dekat saudari admin. Okey. Okay, soalan saya macam ni. Tadi kan dapatan kajian admin tu kata ada beberapa yang tak berapa setuju dengan hasil daripada apa nama dia? Convocation. Convocation tu kan. Adakah hasil daripada yang diperolehi tu, dapatan kajian tu diaplikasikan untuk convocation yang akan datang? Kan ada kelemahan yang tadi ada sebut tu kan. Adakah digunakan dapatan tu untuk convocation yang akan datang, maksud saya? Adakah penambahbaikan dilakukan pada convocation berdasarkan kepada dapatan kajian tu? Okey, kita minta saudari admin untuk jawab. Puan, boleh ulang soalan tak? Okey, kita ulang soalan. Dia macam ni, sebab tadi kan ada bagi tahu dapatan kajian tu kan ada beberapa yang tak berapa setuju dengan hasil convocation tu kan. Jadi dia punya hasil tu kan, hasil tu yang adakah selepas tu convocation tu dilaksanakan berdasarkan pandangan daripada responden yang sebelum-sebelum. So the next convocation tu kita jalankan secara bersemuka lah. Jawab ke soalannya? Maksud itu kajian tu convocation tahun 2021 lah. So untuk maksudnya next year tu kita secara FOF lah. Maksudnya macam lebih kurang nak tengok kepuasan je lah kot. Ya. Dan kita ambil kira jugalah aspek-aspek yang graduan tu komen untuk kita tambah baik pengurusan AJK convocation untuk next event.
So maksudnya, apakah cadangan ataupun penambahbaikan yang dibuat berdasarkan kajian yang telah dibuat tu? Maksudnya penambahbaikan yang dibuat. Kalau misal kata dah sekali je kita buat, maksudnya so lepas ni kita dah takkan buat lagi lah. Maksudnya semua orang tak berapa suka kita buat majlis convocation secara dalam talian. Ke macam mana? Ada buat apa-apa penambahbaikan tak? Maksudnya sebelum ni mungkin kita pada tahun 2021 kita hanya buat majlis convocation sepenuhnya secara dalam talian. Tetapi tahun yang berikutnya memang kita buat bersemuka, tetapi pada masa yang sama untuk ibu bapa ataupun keluarga yang berada di tempat yang jauh, mereka boleh membuat tontonan melalui online ke? Ada buat apa-apa penambahbaikan dari aspek yang macam tu ke? Next convocation tu kita memang ada buat live lah. Memang convocation diadakan secara bersemuka di dalam Dewan, dan pada masa sama kita ada juga buat live. Bukan macam ada seorang Ramadan nak tengok ke. Sebab kalau kita buat kajian tu mestilah kena ada impact tahun yang selepas itu. Maksudnya bolehlah Cik Adenin ni untuk menyatakan apa sebenarnya. Tahun 2021 memang pandemik, memang tak boleh buat apa-apa. So tahun yang berikutnya ada macam penambahbaikan lah. Maksudnya live pun ada. Lepas tu kita pun ada buat bersemuka juga. Macam tu ke? Ya, betul. Maaf nak tanya. Maaf nak tanya, saudara Adenin ni pelajar PhD juga ke di UKM? Tak. Saya penjawat awam lah di Kolej Komuniti Tanjung Karang. Okey, yang College Community memang KPI dia kan untuk membuat pembentangan? Ya, betul. KPI kan, setiap tahun kena buat berapa banyak paper? Setiap tahun at least 1. Oh, at least 1. Okey. Bagus. Okey, macam mana? Okey. Apakah faktor utama yang dia penting untuk graduan ni mendapat merasai aura convocation yang sebenar untuk tahun 2021 tu? Ada tak dia feel? Saya rasa dia punya keberadaan dalam majlis tu lah. Kalau buat secara online dia tak feel lah, dia tak berada di tempat kejadian kan. Kalau kita buat secara face to face ni, dia berada di situ. Okey, macam untuk kajian ni kan, bagusnya kalau kita gunakan kaedah triangulasi data. Kita tak boleh buat secara macam guna liket je kan, sebab kita tak tahu macam mana perasaan mereka. Bagusnya ditambah baik dari segi mungkin boleh buat temu bual ataupun kumpulan berfokus. Sebab yang saudari Adenin buat tu memang kita guna kuantitatif saja kan. Maksudnya dia memang tak boleh menyatakan macam mana perasaan dia. Jadi adalah lebih baik untuk yang akan datang lah kan. Misal kata nak buat lagi kajian ni, bagusnya ada triangulasi data. Maksudnya kita kuantitatif tu digabungkan dengan kualitatif sebab kita nak tahu macam mana perasaan mereka ketika majlis convocation secara dalam talian tu. Sampel kajian pun saya rasa mungkin boleh diperbagaikan lagi. Yang ni hanya ambil di skop College Community Tanjung Karang saja kan. Okey, kita buka. Okey, terima kasih saudari Adenin. Mungkin ada rakan-rakan lain ada soalan? Yang belum ditanya soalan ni siapa ni? Raudah. Ada sesiapa nak tanya soalan pada Puan Raudah? Sebab kita memang minta semua pembentang kena tanya soalan. Kalau tidak tak boleh nak isi borang kehadiran tu. Sebab dalam borang kehadiran tu dia ada tanya soalan apa yang ditanya dan jawapan apa. Jadi Doktor, sekejap saya nak tanya benda lain tau. Tadi pagi saya dah isi kehadiran. Okey. Lepas tu sebab saya pun confused. Saya kena isi kehadiran belah pagi ke belah petang. Tapi saya dah isi dah lah yang belah pagi. Belah petang ni saya kena isi juga doktor. Belah pagi sebagai peserta, sebelah petang sebagai pembentang. Dia berbeza. Sebelah pagi tu saya pun hadir juga. Belah pagi saya hadir sebagai peserta. Sebab kita tengok tapi itulah doktor, saya dah terklik pembentang kat situ. Oh, tak apa. Yang ni sebelah petang pun kena klik sebagai pembentang lah. Sebab itu ada menunjukkan kehadiran kita. Dan nanti sebelum kita akhiri kita punya pembentangan pun kita akan buat sesi bergambar secara berkumpulan lah sebagai bukti kehadiran kita. Okey, ada soalan lain? Untuk Untuk yang pertama, Pak Adenin Nabihah binti Zawawi ada? Tak ada setakat ni. Tak ada. Untuk siapa lagi? Untuk Nurul Atikah ada apa-apa lagi nak tanya?
pendidikan pembelajaran matematik jarak jauh. Yang ni bagus sebab dia student master pun dah buat pembentangan bagus. Yang ketiga, Puan Raudah tak ada tanya ni. Ada soalan untuk Puan Raudah? Tak ada? Senyap, dia tak ada orang nak tanya soalan, tak apa saya tanya. Okey, untuk Puan Raudah memang buat kerangka konsep amalan pentaksiran bilik darjah PBD kan? Okey. So macam mana sebenarnya yang Puan Raudah nak buat kerangka konsep tu? Saya dah berbincang dengan supervisor Prof Sata. Macam kerangka konsep kajian ni, pada awalnya memang Prof Sata minta saya buat SLR dulu. Okay, kemudian bila saya dah dapat SLR, dapatan kajian berdasarkan kepada keyword yang saya dah tetapkan, maksudnya apa yang saya nak buat tu berdasarkan kepada apa yang saya nak buat SLR tu adalah berdasarkan kepada keyword-keyword tu. Keyword tu yang akan membangunkan saya punya kerangka konsep tu. Boleh saya tahu apa keyword dia? Keyword dia yang macam dalam slide saya tadi tu, hasil pembelajaran pelajar. Kemudian bila saya dah buat SLR tu, jadi saya kena dapatkan satu macam saya buat perbandingan tau. SLR ni maksudnya kajian-kajian yang terkini kan. Jadi saya dapat yang semua elemen kemahiran tu. Kemudian saya buat perbandingan. Jadi kemahiran yang paling banyak tu kalau boleh Prof Sata tak mau dah. Dia kata benda tu berulang. Tapi dalam vocational dia mesti ada kemahiran teknikal. Sebab kemahiran teknikal tu adalah perkara yang mendominasi lah, perkara utama. Jadi Prof Sata beritahu kena cari elemen lain. Maksudnya yang kurang. Dalam banyak-banyak dapatan kajian saya tu, hasil pembelajaran pelajar dalam elemen IR 4.0 dalam aspek kemahiran generik itu kurang dan juga kemahiran kebolehsuaian kerjaya. Kemudian bila saya dah dapat semua elemen-elemen tersebut, saya kena cari model ataupun teori untuk setiap elemen yang saya dah dapat tadi. Macam mana elemen tersebut dibangunkan. Kemudian saya daripada dapatan kajian tersebut, saya bina kerangka konsep. Kemudian saya cuba selarikan lah adakah setiap elemen tu sesuai dengan teori dan model yang saya adaptasi. Yang itu menggunakan metodologi apa ya? Maksud Doktor? Maksudnya yang itu menggunakan metodologi apa? Mula-mula awak buat SLR. Selepas itu apa? Kemudian saya bangunkan kerangka konsep tu. Dia gunakan kaedah metod SLR yang Prisma tu. Okey. Maksud Doktor untuk apa tu? Untuk kajian saya ke untuk paper? Untuk kajian ni. Sebab kajian awak ni akan hasilkan model ya? Ya betul, untuk hasilkan model. Okey. Saya guna pakai dua kaedah, iaitu tapi dua-dua kaedah saya tu metod dia kuantitatif. Tapi ada dua metod kuantitatif yang berbeza. Iaitu yang pertama metod saya modified delphi teknik. Metod yang kedua saya menggunakan kaedah SAM, PLSM. PLSM. So sekarang ni statusnya dah sampai mana? Saya sedang menunggu Viva, Doktor. Okey. Alright. Okey. Apa pula implikasinya hasil daripada kajian ini? Implikasi sebenarnya pada pembangunan teori kalau ikutkan. Sebab kalau teori yang asal dalam teori ataupun model PBD, KPM, saya dapati macam elemen kemahiran yang dibangunkan untuk, sebab saya punya tajuk ni lebih kepada sekolah menengah harian biasa tau Doktor. Jadi sekolah menengah harian biasa yang mata pelajaran TVET ni dia dah lebih kepada pentaksirannya lebih kepada bidang kognitif, macam daripada segi teknikal kurang diamalkan, macam kuranglah daripada aspek pentaksiran. Jadi untuk membangunkan model PBD yang baru dalam bidang TVET untuk sekolah menengah harian, jadi dia punya elemen pentaksiran tu saya masukkan elemen yang kemahiran yang teknikal, vocational yang tadi tu. Elemen teknikal, elemen kemahiran kebolehsuaian kerjaya dan juga IR 4.0. Okey. So apa cabaran utama dalam pelaksanaan pentaksiran kemahiran industri 4.0 ni? Sebab kan dibuat di sekolah biasa. Sekolah biasa ialah kita pun tahu kan dari segi teknikal dia kurang. Adakah dari segi kemahiran industri 4.0 ni boleh ke dilaksanakan di peringkat sekolah biasa tu? Banyak cabaran dia Doktor, sebab pertama sekali memang daripada asalnya kita lihat PBD untuk sekolah menengah harian ni lebih kepada kognitif, aspek peperiksaan masih lagi ditekankan di sekolah.
Kalau kita lihat walaupun dia ada nyatakan kognitif, psikomotor, semua aspek tu ada, tapi cikgu-cikgu kita nampak memang masih lagi pakai pentaksiran yang peperiksaan sepenuhnya. Jadi itu memang satu halangan lah. Mungkin perlu saya cadangkan pada kementerian lah mungkin. Macam saya dah, Prof Sata ada bagi cadangan, dia kata saya punya model ni perlu dipatentkan, kemudian perlu dibentangkan ke KKPM untuk dicadangkan satu model pentaksiran yang baru dalam bidang TVET untuk sekolah menengah harian. Okey, bagus. Rakan-rakan yang lain ada soalan? Atika ada soalan, Atika? Atika tak ada tanya soalan lagi? Tak ada soalan doktor. Adenin? Tak dengar saya. Apa tu? Belum ada soalan lagi. Oh, tak ada soalan lagi? Okey, saya tanya soalan kepada siapa yang saya belum tanya lagi ya? Adenin saya dah tanya belum? Tadi ada tanya. Oh, tadi ada tanya ya. Atika saya pun dah tanya juga kan? Okey, kalau macam tu kita teruskan kepada pembentangan yang terakhir boleh? Kalau misal kata kemudian akan ada tiba-tiba ada soalan, kita boleh kita boleh kemukakan semula soalan tu. Okey, pembentangan seterusnya adalah daripada Puan Nur Zahara binti Abdul Hamid. Beliau kini merupakan pelajar PhD sepenuh masa ya, di mana sebelum ini beliau merupakan seorang guru penyediaan dan penghasilan makanan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pancur, Seremban. Bidang kajian beliau adalah berkaitan dengan pendidikan TVET, ekonomi kitaran, penyediaan dan penghasilan makanan. Okey, SKPN 2023 merupakan seminar yang pertama kali dihadiri oleh beliau sepanjang 3 semester bergelar pelajar UKM. Okey, dah buat proposal defense ke belum? Dah buat proposal InsyaAllah defense? November. November Hujung ni lah. bulan depan. Okey. Okey, kita jemput saudari Nur Zahara binti Abdul Hamid dengan tajuk pembentangannya Konsep Ekonomi Kitaran Makanan dalam Pendidikan Teknikal dan Vocational. Okey, saya kongsikan ya pembentangan yang terakhir untuk kita. Salam sejahtera. Saya Nur Zahara binti Abdul Hamid dari Fakulti Pendidikan UKM akan membentangkan kajian bertajuk Konsep Ekonomi Kitaran Makanan dalam Pendidikan Teknikal dan Vocational. Pengenalan. Matlamat Pembangunan Mampan SDG bertujuan untuk menamatkan kebuluran dan menggalakkan pertanian mampan. Inisiatif Malaysia Madani menggalakkan penggunaan dan pengeluaran sumber yang bertanggungjawab. Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 menyokong matlamat SDG. Peralihan kepada ekonomi kitaran bermula dengan pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan secara merentas kurikulum. Ekonomi linear mengekstrak, menghasilkan, menggunakan dan melupuskan sumber, manakala ekonomi kitaran memberi tumpuan kepada mengurangkan sisa dan memaksimumkan penggunaan sumber. Rangka kerja ekonomi kitaran 9R membimbing pengurusan sumber yang mampan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET memainkan peranan penting dalam menghubungkan pendidikan alam sekitar dan ekonomi kitaran. Pernyataan masalah. Yang pertama, peranan TVET dalam ekonomi kitaran makanan masih kurang menonjol. Kedua, konsep ekonomi kitaran dalam sektor pendidikan masih kurang jelas. Dan yang ketiga, ketiadaan garis panduan khusus untuk pengurusan sisa makanan dalam TVET. Objektif kajian pula ialah untuk meneroka konsep ekonomi kitaran makanan dalam TVET. Metodologi kajian. Metodologi yang digunakan adalah analisis dokumen, iaitu pengumpulan maklumat daripada laporan dan artikel daripada kajian-kajian dari tahun 2018 hingga 2023. Kata kunci umum dan khusus juga digunakan dalam carian maklumat di pangkalan data Scopus, Web of Science, Education Resources Information Center dan Dimensions seperti yang dipaparkan. Dapatan kajian. Apakah ekonomi kitaran makanan dalam TVET? Definisi.
Sistem ekonomi perindustrian yang selaras dengan alam semula jadi, Schroeder et al. 2019, beralih daripada model ekonomi linear yang tidak mampan, Suarez Irwa et al. 2019. Keperluan untuk ekonomi kitaran disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global, Barik et al. 2018. Ketidakmampanan model ekonomi linear dari perspektif sosial, alam sekitar dan ekonomi, Kircher and Piccielli 2019. Prinsip ekonomi kitaran adalah lanjutan dari kita semula 4R, 6R atau 10R untuk meningkatkan kelestarian ekonomi dan alam sekitar. Johansson and Ronbeck 2021, Shevchenko et al. 2023, Yuan dan Teng 2021. Melaksanakan ekonomi kitaran dalam makanan menghadapi cabaran yang unik. Boye et al. 2021, Di Maio et al. 2017 dengan mengambil kira pengeluaran makanan dan produk akhir. Amy Carelli and Bucks 2021. Cabaran mengurus sisa makanan di institusi pendidikan, Barik et al. 2018, Wanda Vishaka et al. 2022 adalah berkaitan kesedaran. Mokbel et al. 2020, amalan pengasihan sisa, Morira et al. 2018, Nepal et al. 2023, belanjawan terhad, Ismail 2018 dan kekangan sumber, Budi Harjo et al. 2023. Nisbatan kajian kedua, mengapa perlu ekonomi kitaran? Penggunaan sumber dan pengagihan makanan yang tidak cekap, Rauf et al. 2023, Waike et al. 2020 dalam sistem makanan yang kurang difahami, Krishnan et al. 2020 membawa kepada tahap sisa makanan yang tinggi, Ramlan et al. 2023 memberi kesan negatif kepada alam sekitar, Sadan Kumar Ghosh 2019. Ekonomi linear yang bersifat tidak mampan iaitu buat guna buang menyumbang kepada peningkatan isu alam sekitar, Kripa Indrasud 2020. Dari segi sosial, pendekatan 3R iaitu kurangkan guna semula kita semula tidak mencukupi untuk menangani masalah dalam sistem pengurusan sisa, Esposito et al. 2023, Liu dan Nguyen 2020, Michelak et al. 2018. Kurang penekanan terhadap pengurusan sisa dan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum akademik memburukkan lagi isu-isu ini, menonjolkan keperluan untuk pendekatan ekonomi kitaran. Greenberg Ghazali et al. 2022, Ko and Lu 2022, Kowalewska and Kolashtis Dolovi 2018. Tempatan kajian seterusnya, bagaimana ekonomi kitaran dalam pendidikan TVET. Institusi TVET boleh mengintegrasikan prinsip ekonomi kitaran ke dalam kurikulum dengan cara menyediakan pendidikan tentang amalan mampan, pengurusan sumber, Pavlova et al. 2020, pengurangan sisa dan pengeluaran gelong tertutup, Kopnina 2019. Pengintegrasian prinsip ekonomi kitaran ke dalam TVET dapat memberi murid pengetahuan dan kemahiran penting untuk amalan mampan dalam pelbagai sektor seperti pembuatan, Napatan 2021, Spencer 2021, pembinaan, pertanian, Liu and Ramakrishna 2020 dan tenaga boleh diperbaharui, Handayani et al. 2020. Murid belajar tentang penggunaan sumber yang cekap termasuk kita semula dan penggunaan semula bahan, Greenberg Ghazali et al. 2022, menyumbang kepada keupayaan mereka untuk membuat pilihan yang lebih mampan. Amalan ekonomi kitaran mempunyai kebolehgunaan merentas sektor dalam TVET termasuk sistem gelong tertutup dalam pembuatan, pertanian, penjanaan semula dalam pertanian dan teknologi mampan dalam tenaga boleh diperbaharui. Anyego, Oga dan Ekba 2018, Francis Kaki 2022. Perbincangan. Dapatan-dapatan kajian diringkaskan dalam bentuk rajah. Rajah 2 menunjukkan ekonomi kitaran makanan. Ia berfungsi untuk menangani perubahan iklim yang mana ekonomi kitaran adalah sistem ekonomi alternatif yang menyokong SDG. Ekonomi kitaran juga adalah konsep 3R yang bertukar kepada 9R ataupun 10R yang mana ia penting dalam pendidikan.
Raja 3 menunjukkan keperluan terhadap ekonomi kitaran dari segi alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dari segi ekonominya, ekonomi kitaran mewujudkan peluang ekonomi terhadap penjualan barang kita semula. Dari segi alam sekitar, ekonomi kitaran boleh mengatasi masalah sisa makanan dan penggunaan sumber yang tidak efisien. Manakala dari segi sosial, perlunya kesedaran tentang nilai sisa makanan dan perlunya amalan yang lebih baik melalui pendidikan. Raja 4 pula adalah ekonomi kitaran dalam pendidikan TVET, di mana integrasi prinsip ekonomi kitaran diperlukan dalam pendidikan untuk penyediaan pengetahuan dan kemahiran murid serta aplikasi merentasi pelbagai sektor TVET, amalan gelong tertutup dan penerapan dalam pendidikan makanan. Sumbangan kajian. Kertas konsep ini dapat menjadi titik permulaan bagi penyelidikan lanjutan mengenai ekonomi kitaran, terutamanya dalam konteks pengurusan sisa makanan di sektor pendidikan TVET. Kajian ini boleh dijadikan panduan kepada penggubal dasar dan pembangun kurikulum untuk merangka kurikulum yang mengintegrasikan ekonomi kitaran dalam pendidikan TVET. Sebagai rumusan, kajian ini menunjukkan kepentingan mengintegrasikan konsep ekonomi kitaran dalam pendidikan TVET untuk meningkatkan pengurusan sisa makanan dan mencapai matlamat pembangunan mampan. Sekian, terima kasih. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was Okey, terima kasih di atas pembentangan Saudari Nur Zahara binti Abdul Hamid. Ni konsep baru ni, pernah dengar tak? Konsep ekonomi kitaran makanan dalam TVET. Pernah dengar tak sebelum ni pembentang lain? Dan Saya juga pertama kali. pertama kali ya? Tak pernah kan? Cuba terangkan sikit apa itu ekonomi kitaran. Doktor nak minta siapa jawab tu? Of course lah pembentang yang kena jawab. Okey, Kan sebab sebab orang tadi lain sebab orang lain kan merasakan apa tu ekonomi pembentang tu adalah ekonomi kitaran makanan tu kan baru konsep tu kepada orang lain. Jadi adalah lebih molek lah sekiranya pembentang tu lah yang menerangkan. Okey, begini. Untuk memahami ekonomi kitaran, kita kena faham dulu ekonomi linear. Jadi, apa itu ekonomi linear? Ekonomi linear ialah penggunaan yang sehala. Maksudnya daripada point A kepada point B kepada point C habis. Maksudnya kita daripada pengeluaran, contoh kalau makanan lah kan. Kita dah tanam pokok, sawi contohnya, lepas tu kita proses. Kita proses, kita makan. Lepas makan yang tak habis tu kita buang. Tapi kalau ekonomi kitaran, dia berlawanan. Bermaksud daripada point A kepada point B kepada point C, dia boleh patah balik ke point A menjadi sumber dan digunakan semula. Jadi kalau contoh sawi tadi tu, lepas kita dah habis makan, sisa-sisa dia mungkin kita boleh gunakan sebagai makanan untuk haiwan ternakan ataupun mungkin buat kompos atau mungkin kita olah menjadi produk lain lah, macam tu. Contoh lain ialah kalau tadi slide saya tu, sebenarnya sebelum saya memperkenalkan diri, video tu, saya ada bagi gambar tembikai. Tembikai tu soalan ialah anda pernah makan tembikai? Okay, kalau pernah makan, kulit tembikai tu buat apa? Jadi selama ni kita mungkin tak terfikir kulit tembikai tu kita nak buat halwa ke, kita nak buat jeruk dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada makanan tu, sumber-sumber tu, kita kalau boleh kita guna sampai habis. Kalau kita boleh bagi binatang ke, kita proses semula ke, kita buat pengawetan ke dan sebagainya, itu lagi bagus untuk kita punya kesejahteraan alam. Jadi itulah maksud ekonomi kitaran, iaitu penggunaan yang berputar. Daripada sisa tu kita proses semula menjadi sumber supaya boleh digunakan. Itu maksud dia. Maksudnya kita kurangkan pembaziran, meminimumkan apa tu? Kita nak kurangkan pembaziran, meminimumkan kita punya ni lah, kalau dapat kita boleh Sumber kitas yang semula. asli, yang asal tu. Yang asal tu, betul.
ekonomi apa kita panggil ekonomi kelangsungan ya. Model. Ekonomi kitaran kalau Inggeris dia circular economy. Circular economy. Lawan dia linear economy lah. Okey. Kalau dapat kita menggunakan apa bahan yang kita boleh guna tu semaksimum yang boleh, dan kita kalau kita nak buang tu seminimum yang mungkin. Maksudnya kalau Betul. dapat kita optimiskan betul-betul. Okey, Betul, tadi saya betul. nampak ada istilah 3R, 4R, 6R, 10R. Apa benda tu ya? Kalau boleh explain lebih sikit. Okey, Sebab dia ada banyak R rupanya. selalu kita dengar 3R kan, reduce, reuse, recycle. Tapi sebenarnya tak cukup. Sebab sekarang pun dah ada kajian, menurut kajian oleh lupalah pula siapa kan. Dia ada hierarki. Hierarki dia yang paling bawah tu dia paling menghampiri kepada ekonomi linear. Yang paling atas iaitu rating itu lebih kepada ekonomi kitaran. Bermaksud kalau kita contohlah kan kita ada ini contoh lampu belajar, nampak tak? Oh, tak nampak. Okey, lampu belajar kalau kata dah rosak kan, kita jangan buang. Bermaksud kita buka dia kita leraikan komponen-komponen dia, mungkin button dia ke, dia punya LED ke, dia punya pemancar dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita jangan terus buang. Mungkin LED dia kita masih elok kita boleh gunakan untuk guna pada lampu suluh dan sebagainya. Bermaksud bukan sahaja ekonomi kitaran ni kita boleh guna kepada makanan saja, tapi semua benda yang ada di muka bumi ini. Jadi ada ranking dalam R tu, yang paling tinggi ialah rating. Bermaksud kita kena fikir dulu sebelum buang. Jadi rating tu ialah hierarki yang paling tinggi lah dalam hierarki pengurusan sisa. Jadi antara 3R, 4R, 6R, 10R ni yang mana R yang bagus? Berapa banyak R tu? Nak kata bagus, saya belum jumpa yang bagus, tapi yang paling banyak dalam kajian yang saya jumpa dalam artikel menggunakan reduce, reuse dan recycle. Sebab itu yang paling familiar dan paling awal. Selepas tu barulah wujudnya remanufacture, apa lagi ya? Remanufacture, rethink, reduce, recycle, refine, banyak lagi lah R tu. Okay, saya tanyalah kan, di antara kita semua ni, 3R ni kita amalkan ke tidak kat rumah? Lagi-lagi pembentang buat pasal apa ni namanya? Apa tadi namanya? Ekonomi kitaran kan? Ada tak buat amalan tu di rumah? Selaku ibu, selalunya kalau ada makanan tak habis tu kita memang seboleh-bolehnya kita recycle. Bukan recycle, maksudnya kita olah menjadi produk lain. Contohnya kalau nasi tak habis kan, kadang-kadang kita kisar dia, kita buat cokodok, apa lagi, mungkin itu kalau dari segi sisa makanan. Apa lagi kadang-kadang kalau macam anak saya lah, cerita pasal anak saya lah kan, kalau breakfast dia minum susu tak habis, lepas tu saya campurkan dengan sirap cordial, saya bancur-bancur, saya jadikan aiskrim. Jadi balik sekolah anak saya boleh makan. Jadi maksudnya selagi ada yang kita boleh gunakan, kita janganlah buang. Sebenarnya saya nampak konsep ni di sekolah. Sebabnya saya guru masak-masak. Jadi bila kadang kita buat amali tu, ada murid yang tak hadir, tapi bahagian dia terkumpul kat situ. Kemudian kita tunggu dia datang lagi. Akhirnya saya tu pun layu, makanan yang lain tu rosak lah. Jadi sebenarnya saya rasa itu satu kerugian. Jadi untuk mengatasi masalah tu, saya rasa perlu untuk kita perkenalkan ekonomi kitaran ni di kalangan guru-guru. Macam saya, guru TVET kan, cikgu PVMA penyediaan makanan. Jadi benda tu kita kena aplikasikan lah supaya murid-murid ni faham mana-mana sisa ataupun lebihan yang kita boleh olah, kita olah dulu sebelum buang. Kalau tak boleh sangat, barulah kita mungkin bawa balik bagi haiwan ternakan. Kalau tak ada ternakan pun mungkin on the way balik sekolah tu kita bagilah burung-burung ke yang ada tu kan. Sebab burung-burung pun makhluk Allah juga. Dia pun perlukan makanan. Jadi konsep di sini ialah kita kurangkan sisa. Macam itulah.
Okey, bukan saja sisa makanan sebenarnya. Barang-barang yang lain yang biasa kita gunakan pun macam plastik, tin, semua tu kan sebenarnya kita daripada rumah sendiri kita kena buat pengasingan tu. Kadang-kadang saya tengok ada juga yang buang sampah terus buang sampah semua. Dia tak buat pengasingan kertas ke, plastik ke, kaca pun dia masuk je. Maksudnya apabila puan dah bercakap tentang ekonomi kitaran ni, maksudnya kita sebenarnya kena bermula daripada diri kita juga. Daripada diri kita sendiri, di mana kita daripada awal-awal lagi, bukan saja dari segi sisa makanan, tetapi semua yang saya sebut tadi tu. Maksudnya kita kena, memang negara kita ni tak semua orang terbuka lah untuk buat begitu, walaupun konsep untuk 3R ni dah lama dah diperkenalkan, tetapi benda tu tak datang dari rumah. Jadi sebenarnya apabila kita dah buat kajian ni lagi, maksudnya kita sebenarnya sepatutnya lebih menjiwai konsep 3R ni. Bukan 3R je kita belajar hari ni, 3R, 4R, 6R sampai 10R. Ada banyak R. Jangan senyum-senyum tu Nur Atikah. Buat pengasingan. Kan? Macam tu. Okey, dari aspek matlamat pembangunan mampan ada disebutkan juga kan tadi SDG. So macam mana ekonomi kitaran makanan ni boleh disatukan dengan matlamat SDG ni? Matlamat SDG yang kedua iaitu kelaparan sifa, kita boleh menyokong matlamat tersebut dengan cara-cara kita mengolah semula lah. Selain tu matlamat untuk kemiskinan kan, kemiskinan tu kita boleh menghasilkan bahan kita semula dan kita jual semula. Okey, sekarang pun contohnya lah kan, kalau sisa minyak masak kan, kita dah masak-masak, minyak tu dah jadi gelap, dah tak elok. Jadi kita boleh kumpulkan dia dan kita boleh jual pada agensi yang menerima minyak yang terpakai macam tu lah. Selain itu, saya rasa dalam 2 minggu lepas, saya ada menghadiri satu simposium program Duta Guru Yayasan Petronas di Movenpick Sepang. Di situ ada dibuat macam pameran, guru-guru buat pameran inovasi dan juga dijemput agensi-agensi yang lain. Jadi ada satu agensi, dia lebih kurang adik-beradik dengan jabatan dalam sekitar lah, saya lupa dia buat apa. Dia buat ada satu apps, e-waste nama dia. Jadi e-waste tu maksudnya dia menerima apa-apa saja sisa yang berkaitan produk elektronik. Contohnya mungkin handphone, gadget-gadget elektronik. Jadi maksudnya bila kita ada sisa macam tu, handphone kita dah tak boleh pakai, on pun dia blank saja tak boleh pakai kan. Kita boleh hantar ke tempat tersebut untuk dilupuskan. Tapi dia sebenarnya pun bukan lupuskan. Mungkin dia punya part-part dia, contohnya kalau dia punya IC kan dalam tu ada emas, ke kanan ada kuprum dan sebagainya, itu semua akan dilebur. Kalau emas tu dia asingkan, lepas tu dia jadikan jongkong balik. Jadi maksudnya semua part walaupun elektronik ke, kita sekarang dah ada sistem yang menerima e-waste tu untuk kita buat kita semula. Okey, ada tak contoh-contoh industri yang mengamalkan ekonomi kitaran ni? Sebenarnya industri ni dah bermula, tapi di peringkat pendidikan kita belum mula lagi. Contohnya kan saya ada melihat satu rakaman YouTube yang dibuat oleh channel TV lah, saya lupa channel dia apa kan. Jadi maksudnya speaker yang bercakap tu dia kata sisa-sisa makanan, contohnya nenas yang dikupas tu, kulitnya tu dikumpulkan, lepas tu dibuat sabun. Kemudian jerami padi pula dikumpulkan untuk dijadikan makanan haiwan, lembu dan sebagainya lah. Maksudnya di industri memang dah bermula dengan rancaknya. Cuma kita di pendidikan mungkin masih belum mula lah ataupun belum ketara lagi. Ekonomi kitaran. Sebab ekonomi kitaran istilah tu pun kalau kita tanya, cikgu tak tahu. Tapi bila kita sebut inovasi makanan dan sebagainya, dia tahu. Dan sebenarnya cikgu-cikgu buat. Di luar sana cikgu-cikgu buat. Cuma istilah tu tak rapat dengan mereka, jadi mereka kurang peka lah. Cuma kalau misal katalah saya nak bawa pergi ke industri kan, kita nak tengok kan macam mana ekonomi kitaran ni telah rancak di industri. Maksudnya saya nak kena pergi ke company mana? Sebagai kita punya benchmark lah. Kalau kita nak bawa kita punya student ke kan, misal kata, okey jom kita pergi ke sekian punya industri. Sebagai macam kita punya benchmark lah. Kita boleh lihat macam mana sebenarnya dia optimiskan ekonomi kitaran ni. Kalau ada, boleh tak berikan saya contoh industri tu? Kalau dapat bagikan nama industri tu boleh?
Setakat ni saya belum jumpa lagi. Mungkin saya belum mula mencari industri yang bersesuaian. Tapi mungkin saya buka soalan ni kepada peserta dalam breakout room. Kalau ada idea, bantu saya please. Kalau orang lain boleh bantu juga, tak semestinya lah Puan Zahara kena jawab semua kan. Kalau orang lain yang tahu, mungkin kita boleh berkongsi. Ini kan first time, saya pun macam, yang ni kita selalu dengar, kompos, gitar semula, kita selalu dengar. Tapi cuma kita tak amalkan lah, tak semua orang amalkannya. Jadi kalau kita nak pergi ke industri apa yang kita nak pergi? Mungkin kita nak bawa student kita ke kan, kita nak menggalakkan lagi 3R. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat peserta yang lain, mungkin Cik Syaidatul Liza, Cik Nur Fatimah, ataupun Cik Nik Zatul. Minta maaf lah kalau saya tak panggil doktor. Kalau misalnya kata tuan-puan adalah doktor, mungkin boleh bantu. Sebab ini kan antara benda baru. Mungkin kita boleh buat kerjasama. Misal kata daripada institusi TVET, kita boleh bekerjasama dengan industri. Kan? Mungkin dia boleh bantu kita dalam ni apa tu, sisa-sisa yang kita ada tu, mungkin dia boleh tolong bantu kita untuk proses. Mungkin kita boleh buat kolaborasi dengan mereka. Cuma saya tak pasti contoh industri yang betul-betul yang buat. Kalau ada, mungkin kita boleh buat lawatan dan kita tengok macam mana dia boleh bantu kita. Okey, saya ada yang apa tu, yang tulis dekat chat. Dia kata, ni apa tu, Nur Fatimah Abdul Ghani. Saya guru biasa je, minta maaf saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Dia ucapkan tahniah kepada Cikgu Zahara. Tak apa Puan. Jangan sebut guru biasa. Pada saya, kita tak boleh cakap guru biasa. Kita sebenarnya adalah luar biasa. Sebab guru ni banyak dia punya apa tu, sumbangan dan idea dia. Jangan tulis guru biasa. Kita sebenarnya adalah guru yang luar biasa. Sebab kita mampu untuk mendidik anak murid kita sehingga dia berjaya. So, janganlah guna saya guru biasa je. Semua orang daripada yang biasa-biasa, kita akan menjadi yang luar biasa. InsyaAllah. Okey, ada pertanyaan lain daripada para peserta ataupun daripada pembentang yang lain? Sama-sama Cikgu Fatimah. Saya tak panggil cikgu ni, saya panggil semua puan. Tak lama lagi yang sedang menghabiskan PhD, bolehlah panggil Dr. Madia. Sebab belum dapat doktor, betul kan? Jadi kalau Doktor, okay. saya ada nak share sesuatu. Tadi saya sempat Google. Okey, ada siaran media berkenaan dengan tajuk Puan Zahara lah. Siaran media ni dia beritahu penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisi pepejan daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Maksudnya mungkin ada majlis ya? Dia dah buat penubuhan, maksudnya dia nak tukar daripada konsep linear tu kepada ekonomi kitaran. Artikel ni saya rasa baru lagi 7 September 2023. Baru Kan lagi. sikit-sikit sebanyak boleh membantu. Mungkin industri tu tak berapa sangat lagi sebab kita nampak kerajaan baru nak implement ke arah penubuhan kan. Mungkin kalau yang kitaran tu yang saya biasa ni adalah SW Corp. SW Corp. Betul-betul. Satu lagi dia bagi tahu dia ada kerjasama dengan pihak majlis PBT. Maksud SW Corp tu PBT kan, doktor kan? SW Corp tu dia punya agensi sebenarnya. Okey. Okey, ada soalan lain? Mungkin ada perkongsian yang lain? Sebab ini memang evolusi lah. Kita kena berubah menjadi, yelah kita nak selamatkan bumi kita kan. Kita semua bercakap pasal green, tapi kalau tak ada buat apa-apa tindakan pun tak guna. Jadi ini adalah sebagai macam satu permulaan lah untuk kita semua. Okey, lain-lain mungkin ada apa-apa nak tambah? Saya ada banyak sikit lah. Tapi saya tak pasti, just nak share lah. So, tadi kalau pasal makanan, saya tak pastilah. Tapi kalau macam pakaian, kita boleh macam hantar kepada Lifeline Clothing Malaysia. Macam contoh pakaian yang kita dah tak boleh pakai, yang apa-apalah jenis pakaian yang kita dah tak boleh pakai, kita nak bagi orang macam tak sesuai kan nak bagi orang. So kita boleh hantar kepada Lifeline Clothing Malaysia tu, so dia akan proses fabric tu untuk buat benda lain. Apa namanya? Lifeline Clothing Malaysia. Mungkin boleh tak typekan dekat ruangan chat tu supaya semua orang clear. Lifeline apa macam ni.
Kalau type kan nanti semua orang boleh tahu kan exact macam mana nak ni. Dia lebih kurang pakai terpakai ni sama je macam yang bundle tu. Yang bundle pun pakai terpakai juga sebenarnya. Lifeline clothing ni. Dekat mana dia punya tempatnya? Dekat Kelang. Oh, dekat Kelang. Maksudnya kita Lifeline boleh Google Clothing lah. Malaysia. Adakah dia Macam bayaran untuk tu? dia kalau macam semalam dia ada buat apa nama ni satu event dekat Damansara. So kita boleh pergi sana tu untuk dia saya tak pasti NGO apa yang buat event tu, tapi kalau pakaian yang masih elok dia akan jual. Yang dah tak boleh pakai dia akan jual kepada Lifeline Clothing ni lah. So Lifeline Clothing ni dia akan recycle balik fabric apa pakaian yang tak boleh pakai tu, dia akan proses buat benda lain lah. Macam buat selimut dan sebagainya. Okay, menarik tu, perkongsian yang baik. Okey, ada apa-apa soalan yang lain? Sebab kita akan ada bengkel lesson study kan pada pukul 4 petang. Jadi satu soalan lah boleh? untuk Puan Zahara. Sebab saya di College Community pun saya adalah penyelaras untuk kursus pendek. Kadang-kadang kita buat jugalah kursus masakan untuk komuniti. Saya nak tanya soalan pada pendapat cikgu lah, Cikgu Zahara ni macam mana untuk cikgu aplikasikan dalam kelas pada murid-murid untuk amalan kitaran sisa makanan ni. Untuk saya belum ada mula lagi lah. Tapi ikut pengalaman saya, sewaktu saya melaksanakan assignment penyelidikan kualitatif, saya interview seorang guru di Terengganu. Dia memang suka masuk inovasi. Lepas tu saya tanya istilah definisi ekonomi kita, dia memang tak tahu. Tapi bila saya probe lagi soalan tu, rupanya memang beliau selalu buat inovasi. Dia kata contohnya ada terung, ada amali yang menggunakan terung tak habis, dia buat terung celup tepung. Kemudian ada pula buah, saya tak tahu buah apa yang banyak sangat di Terengganu, dan buah tu memang bila banyak jatuh-jatuh lepas tu orang tak makan. Jadi dia minta murid dia bawa buah tersebut. Kemudian buah tu mungkin rasanya masam-masam manis lah kot. Lepas tu dia proses buah tu menjadi aiskrim. Dia jual, laku. Kemudian banyak lagi makanan-makanan lain yang diproses. Ada satu artikel yang saya baca, sisa-sisa daripada bakery, bukan sisa lah, mungkin lebihan, macam aiskrim yang dah cair tu kan, lebihan-lebihan dia, kita ambil yang aiskrim dah cair tu, proses menjadi kek. Itu satu. Kemudian ada pula kulit limau, itu dah biasa, mungkin dah biasa kan, kulit limau yang kita proses dia, kita buat dia macam jeruk, okey kan. Kalau orang dulu pun sebenarnya dah amalkan ekonomi kitaran ni. Contohnya kalau ubi kan, orang zaman dahulu kala makan ubi tu tak habis, dia buat tapai, kemudian dia proses menjadi kuih. Kalau orang macam nenek saya dulu, ubi tu macam dia hancur-hancurkan, lepas tu nanti dia kukus, dia akan masak dengan kelapa parut. Namanya dulu sebutannya ketiwul lah kan. Orang dulu lah, ketiwul lah. Maaf lah, saya orang Jawa. Jadi gitulah bunyinya kan. Selain tu ikan, orang dulu sangat hebat. Buat ikan kering, buat ikan perkasam, buat wadik ke kalau orang Bugis macam tu kan. Jadi sebenarnya ekonomi kita ni dah mula lama dulu. Cuma bila kita dah ada lambakan makanan tu, kita mungkin tak hiraukan dengan lebihan-lebihan makanan dah sisa. Untuk di sekolah ataupun di pusat pengajian TVET tu, saya rasa memang kita kena, mungkin bukan kita yang fikir, sebab kita biarkan masalah tu murid yang fikir. Sebab sekarang budak pun lebih kreatif. Dia punya idea tu macam-macam. Jadi kita lontarkan saja, biarkan murid kita menjana idea, kemudian kita cubalah idea. Sebab itu yang cikgu tu buat. Dia kata kita ni kadang-kadang tak ada masa nak fikir. Jadi kita bagi masalah kat budak tu akan berikan idea yang macam-macam, yang kadang di luar kotak, tak fikir pun. Kita tak terfikir, dan idea memang sangat kreatif. Dan bila dijalankan, dilaksanakan, memang hasilnya memang sangat memberangsangkan. Dan cikgu tu pun pernah buat inovasi makanan dan menanggul lah daripada lebihan makanan macam tu. Oh, hebatnya. Okey, ada apa-apa yang lain sebelum kita
kita tamatkan kita punya sesi selari ni. Ada apa-apa lagi nak tanya ke, nak berkongsi ke? Sikit lah, bukan soalan tapi sajalah nak ni kan. Mula saya Okey. tengok tajuk Puan Zahara ni, saya tak faham sebenarnya apa ekonomi kitaran ni. Tapi selepas dah dibentangkan, kita ada sesi soal jawab dan perkongsian tu, saya lebih faham lah dia punya tajuk kajian tu. Dan saya setujulah dengan Puan Zahara bila cakap tadi kitaran makanan, ekonomi kitaran ni sebenarnya dah bermula lama dulu. Bila cikgu sebut tadi pasal tembikai pada awal-awal tu, sebenarnya saya teringat nenek saya dulu, dia memang kalau kulit tembikai tu dia akan simpan untuk buat halbu. Wow. Orang dulu kan. Betul? Itu je lah nak share. Okey. Kita nak ambil gambar dulu ke macam mana? Cik Hairul? Boleh Doktor, kita boleh ambil gambar dulu. Kalau kita ambil gambar, saya minta untuk semua buka kamera lah. Yeah. Termasuk Hairul Nizam sendiri. Boleh. Cikgu Fatimah, Puan Syaidatul ataupun seorang lagi Nick Zatul lah, buka lah kamera. Baru dah nampak kita ni wujud kat sini. Prof pun boleh juga buka kamera. Sebab kita nak ambil gambar dah ni. Kebetulan pula. Kebetulan. Okey. Mungkin Cik Hairul Nizam boleh ambilkan gambar. Dah ambil ke belum? Tak ada 1, 2, 3 pun. Kita orang tak ready ni. 1, 2, 3. Mungkin freestyle. Kita buat good ke, mini love ke. Dah ke belum tu? Okey, dah Doktor. Okey, kalau sudah, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, selesai sudah sesi pembentangan dan sesi soal jawab Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara SKPN 2023. Kualiti pendidikan dan aspirasi untuk generasi madani bukanlah sekadar slogan tetapi merupakan komitmen kita semua untuk mendidik generasi masa depan yang cemerlang, holistik dan juga beretika. Okey, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pembentang pada petang ini. Saya nak tepuk tangan lah. Tahniahlah kepada semua yang berjaya tu. Semua setelah selesai membuat pembentangan dia. Alhamdulillah, setiap pembentang telah menyumbang perspektif yang berharga dan inovatif. Daripada kita tak pernah dengar istilah-istilah tu, kita dah dengar dah. Ya, daripada kita tengok ni, yang paling muda ni, lepasan yang tengah buat master ni, insyaAllah teruskan. Selagi boleh teruskan pengajian, habiskanlah sehingga PhD. InsyaAllah kita sama-samalah doakan beliau untuk ni. Okey, dengan penuh rasa syukur saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sesi selari bilik yang ke-6 ni. Saya berharap agar hubungan kita tidak berakhir di sini dan semoga pertemuan kita kali ini menjadi titik permulaan lah untuk kerjasama dan inisiatif yang lebih banyak pada masa hadapan. Saya teknologis Dr. Nurhayati binti Yahya dan urus setia yang sentiasa membantu saya ni, orang kuat saya lah ni, Encik Hairul Nizam bin Hasnan. Mewakili pihak penganjur SKPN 2023 menyusun 10 jari. Mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang seminar ini berjalan. Itulah awal-awal tadi tiba-tiba tak tahulah kenapa tiba-tiba dia jadi hang pula. Macam pause. Nasib baik ada teman tapi mesra saya ni urus setia. Okey. Moga kita berjumpa lagi di SKPN yang akan datang. Hingga ketemu lagi, selamat berjuang dalam arena pendidikan. Untuk makluman, bengkel lesson study akan dijalankan pada jam 4 petang. Semua dijemput hadir di Zoom meeting main room untuk bengkel yang pastinya saya rasa akan memberikan manfaat kepada semua. Okey, dengan itu sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terima kasih Doktor. Terima kasih Hairul. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan lupa isi borang kehadiran ya. Untuk kod akses tu letak 2 PM. Okey, bye. Nanti kita jumpa di ruang main room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.